Bagi mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan segala hormatnya menjemput Komander Rendah Kanan Muhammad Faris bin Johari untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Bacaan doa up. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas kamp permantapan Komander Kesatria Modul 3 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang boleh melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Komander Rendah Kanan Muhammad Faris bin Johari atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin diminta untuk duduk senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Yang dihormati Encik Fadli bin Yusof, penceramah kamp pemantapan Komander Kesatria 2021-2022 Modul 3 Walkie Talkie yang berusaha Komander Rendah Kanan Muhammad Sufi bin Ruslan, pengarah program kamp pemantapan Komander Kesatria 2021-2022, Komander Madya Muhammad Firdaus bin Roslan yang dipertua Majlis Perwakilan Komander Kesatria sesi 2021-2022 UiTM Cawangan Selangor, Barisan Majlis Perwakilan Komander Kesatria, Barisan Pegawai Muda Kesatria, Barisan Komander Madya, Barisan Ahli Jawatankuasa Pelaksana serta para komander sekalian. Selamat datang ke program Kamp Selamat datang ke program Kamp Pemantapan Komander Kesatria KPKK Modul 3 Walkie Talkie. Saya, Komander Rendah Kanan Nur Amanina binti Hishamuddin selaku pengacara majlis pada pagi ini. Diharapkan para komander dapat memberikan perhatian sepenuhnya sepanjang program sedang berlangsung kerana kuis akan dijalankan melalui platform Kahoot di penghujung program. Bagi meneruskan majlis kita pada pagi ini, saya ingin berkongsi sedikit mengenai latar belakang penceramah kita, Encik Fadli bin Yusof. Nama diberi Fadli bin Yusof. Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Mei tahun 1978. Beliau pernah bersekolah di Sekolah Menengah Sultan Abdul Samad Kelang bermula tahun 1990 sehingga tahun 1995. Telah berkhidmat dengan Regimen Askar Melayu Diraja dan pangkat terakhir beliau adalah Korporal sebelum bersara. Antara penglibatan beliau sepanjang berkhidmat di Batalion ke-7 Regimen Askar Melayu Diraja ialah menguruskan Majlis Ketenteraan Awam, membuat senggaraan peralatan pejabat, mengambil alih berbarisan rasmi,
Dua negara camp menguruskan sajian majlis biasa dan majlis rasmi. Manakala di Skit Scuba Malaysia pada tahun 2012 sehingga 2019 telah berkhidmat menguruskan Open Water Diver, Advanced Open Water Diver, Emergency First Response EFR, Rescue Diver, Special Ability Diver, Dive Hard Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, dijemput Yang Dihormati Encik Fadli bin Yusof, penceramah kem pemantapan Komando Kesatria Modul 3 Walkie Talkie untuk meneruskan pengisian program pada pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang berusaha, Komander Rendah Kanan Muhammad Sofi bin Roslan, pengarah program kem pemantapan Komander Kesatria 2122, Komander Madya Muhammad Firdaus bin Roslan, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Komander Kesatria Sesi 2122 UiTM Cawangan Selangor, Barisan Majlis Perwakilan Komander Kesatria, Barisan Pegawai Muda Kesatria, Barisan Komander Madya, Barisan Ahli Jawatan Pelaksana serta para komander sekalian. Assalamualaikum, selamat pagi komander-komander sekalian. Terima kasih menjemput saya untuk pemantapan untuk kali ini pelajaran Walkie Talkie. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Okey, seterusnya pelajaran pada pagi ini adalah Walkie Talkie, pengenalan cara pengendalian. Nescaya kalau kita tidak pandai menggunakan atau pengendalian, kita akan gagal untuk perhubungan. Okey. Apa yang saya mahu, saya nak kamu catat jika perlu mana yang penting. Okey. Soalan saya akan ajukan selepas saya bagi penerangan. Faham semua komander? Faham cikgu. Okey, sebagai pengenalan, next nombor 1. Okey, sebelum tu saya akan tanya dulu semua komander. Kenal Walkie Talkie? Kenal cikgu. Cara penggunaan tahu? Ingat tak ingat cikgu? Suara saya jelas? Jelas cikgu. Okey, sebagai pengenalan, Walkie Talkie adalah radio komunikasi dua hala dan tata cara penggunaan menggunakan salah satu daripada jenis komunikasi yang menggunakan peralatan radio dan elektronik. Okey, Walkie Talkie ni dia adalah satu alat komunikasi. Cara dia dua hala. Mesti ada satu Walkie Talkie yang lain. Maksudnya dia boleh berhubung. Faham semua? Faham cikgu. Okey. Dia adalah alat radio dan alat elektronik. Penggunaan dia menggunakan bateri lah. Dia mesti ada gelombang, ada line. Kalau handphone kita ada line. Itu maksud saya. Okey, penggunaan radio komunikasi di dalam bidang komunikasi amatlah luas kerana ianya dapat digunakan bagi menghubungkan seseorang yang berada sama ada di dalam kawasan atau ke seluruh dunia dengan menggunakan set radio yang tertentu pada frekuensi yang tertentu. Okey, maksud dia kat situ,
penggunaan radio komunikasi ni, okey, macam walkie-talkie ni dia terhad. Maksudnya dia digunakan, ada beberapa jenis walkie-talkie yang digunakan dalam negara kita dan beberapa kilometer saja boleh, jarak kilometer saja boleh digunakan. Okey, berbanding alat komunikasi kita sekarang ni, zaman baru ni ialah handphone. Handphone ni boleh di jarak yang jauh, maknanya di seluruh dunia. Faham ke mana? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey. Faham cikgu. Okay, jenis-jenis frekuensi. Okey, kita tengok daripada nombor 1 hingga nombor 7 tu, jenis-jenis frekuensi kita. Okey, apa yang kita belajar, yang kita ambil tahu sekarang ni, nombor 3 dan nombor 4 tu. Okey, nampak nombor 3 dan 4 tu semua sekali? Nampak cikgu. Okey. Nombor 3 tu, dia punya nama jalur dia very high frequency. Okey, singkatan dia, short form dia lah, VHF. Frekuensi dia 30 hingga 3000 megahertz. Okey, panjang gelombang dia 10 hingga 100 cm sahaja. Okey, berbeza dengan nombor 4 tu. Sorry. Frekuensi very high frekuensi tadi, frekuensi dia 30 hingga 3000 MHz, panjang gelombang dia 1 hingga 10 meter. Okey, penggunaan dia hanya radio FM, televisyen, mobile lah. Okey, nombor 4 tu ultra high. Ultra high ni dia lebih lagi. Singkatan dia adalah UHF. Okey, kita nak beli walkie-talkie ni, dekat kotak dia ataupun dia punya manual dia dalam tu, dia akan ada dekat situ tulis. Kita nak beli yang mana, so kita tengok yang dia punya jenis jalur dia. Faham semua Okey, untuk ultra high frekuensi tu, dia punya frekuensi dia 300 hingga 3000 MHz, panjang gelombang dia 10 hingga 100 cm. Okey, faham takat tu? Faham cikgu. Tak apa. Next. Okey, ini adalah gambar rajah gelombang frekuensi. Okey, saya bagi singkatan saja untuk singkatan untuk very high frekuensi itu adalah UHF. Okey, untuk UHF tu dia punya jalur dia, awak semua tengok dekat sana. Jalur dia di jarak. Okey, ada jarak-jarak kat situ. Jarak. Berbeza dengan ultra. Gelombang dia. Itu adalah gelombang, bukan bukit Itu adalah gelombang. Komandan dengar? Macam tak ceria pagi ni. Dah makan belum? Dah makan? Cikgu. Okey. Belajar ni kita santai-santai je. Jangan serius sangat muka tu. Saya serius, awak serius. Awak serius, saya lagi serius. Okey. Okey, boleh saya sambung? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, next. Okey, jenis-jenis pancaran radio komunikasi. Okey.
Dia merupakan komunikasi secara dua hala, iaitu dari sistem ke sistem tanpa menggunakan repeater. Okey, tanpa menggunakan apa tu? Repeater. Repeater. Repeater cikgu. Repeater tu apa? Dah. Pancar ulang cikgu. Okey. Okey, menggunakan komunikasi secara dua hala, iaitu dari sistem ke sistem tanpa menggunakan repeater. Iaitu wire. Macam dulu kita ada telefon. Telefon tu dia ada wire, betul? Sekarang ni guna gelombang. Okey, jarak komunikasi bergantung kuat kepada jenis antena, ketinggian antena dan kekuatan kuasa pemancar. Okey, dia jenis-jenis komunikasi ni ataupun jenis-jenis walkie-talkie ni dia bergantung kepada kekuatan dia senang ceritalah walkie-talkie ni kita beli yang murah ataupun yang mahal. Kita tengok dia punya ketinggian dia, bukan ketinggian antena dia. Kadang-kadang walkie-talkie yang mahal pun antena dia kecil, antena dia rendah, tapi dia punya kuasa dia tinggi. Okey. Faham Faham cikgu. Faham cikgu. Jika semua faktor dalam diselaraskan dengan sempurna, jarak komunikasi yang agak jauh dapat dicapai dengan jarak 20 ke 30 meter. Okey, maksud dia kat situ, kalaulah tempat tu rata, dia tak ada halangan, tak ada bukit, makna apa jenis pun walkie-talkie yang kita beli tu, dia tak ada halangan. Walaupun kita beli walkie-talkie tu ultra high frekuensi pun, walaupun kita duduk dalam hutan dekat puncak alam tu, dalam kampus tu, walaupun dia high dia punya frekuensi dia, gelombang dia, kalau dia terlindung, dia tak pancar dengan satelit, dengan dia punya pemancar dia takkan boleh dapat juga. Sebab dia terlindung dekat situ. Atau faktor-faktor lain, bateri dia lemah, hujan yang lebat ke, dia tengok keadaan macam mana. Ada masa, dia macam handphone juga, sama. Handphone, ada line dan tak ada line. Macam tu. Okay. Kalau dia bukit, macam gelombang frekuensi gambar rajah yang tadi lah. Dia antara bukit yang tinggi hingga bukit yang tinggi ni, dia satu jaluran dia tu, dia senang nak dapat. Tapi kalau antara bukit dengan bukit, seorang duduk atas bukit, seorang duduk bawah, ataupun dia terlindung antara bukit dengan bukit ni, terlindung, dia tak boleh dapat berhubung antara satu sama lain. Faham semua? Faham cikgu. Ah, Faham cikgu. boleh diberitahu nanti ada soalan, betul? Betul. Okey. Okey, saya nak tanya semua, faham tak setakat itu? Faham cikgu. Faham cikgu. Siapa yang tak faham tu kena bersuaralah dengan saya, tanya balik. So saya akan ulang balik dia punya dua lah. Okey, pancaran ulang. Pancaran ulang ni maksud dia perhubungan melalui sejenis peranti yang menerima RX dan menghantar TX kembali ke audio kita. Okey, kita sampaikan maklumat tu, so pergi kepada maklumat yang daripada kita ni A, pergi ke maklumat B,
So dia akan sampailah. Tapi kalau siapa-siapa yang ada walkie-talkie lain, buka frekuensi yang sama, so dia boleh dengar. Okay. Pancaran ulang atau repeater ni, ini terletak di kawasan tinggi seperti di gunung, bukit, bagi membolehkan ia menerima dan menghantar semua audio ke tempat yang lain pada jarak yang lebih jauh. Maknanya kalau dia maksud dia macam dia ibu pejabat lah macam tu. Contohnya dia markas. Okay, dia markas, dia mesti ada satu alat komunikasi yang dia kontrol. Dia kontrol situ, dia letak dekat situ di tempat yang tinggi. Ataupun dia letak dia punya jalur kabel dia tu lebih tinggi lagi untuk dia dapatkan dia boleh berhubung lah antara orang-orang yang di bawah ataupun dia menjalani aktiviti apa-apa, dia boleh sampai di jarak mana pun sekalipun dia boleh dengar suara dia. Okey, sekiranya dia terlindung daripada bukit ke apa semua, dia kena ni lah pergi jauh sikit pada kawasan tu, so dia cuba menghubung banyak kali. Okey, ianya penting kerana ada kalanya komunikasi agak sukar kerana terlindung oleh halangan seperti bangunan maupun bukit dan gunung. Oleh itu pancaran ulang tidak penting. Okey, kalau kita dalam bangunan, contoh kita dalam lift, seorang duduk kat luar, seorang lagi duduk dalam lift, dia tak dapat nak berhubung sebab dia punya pancaran ulang dia tu tak sampai. Faham ya? Faham cikgu. Okey. Faham cikgu. Macam handphone lah, cerita dia macam handphone, sama je. Tempat yang tempat yang dalam bangunan ke apa semua, ada kalanya ada line, ada kalanya tak ada line. Itu sahaja. Okay, next. Okay, ini adalah jenis-jenis gambar pancaran radio komunikasi. Boleh nampak ke semua gambar tu? Boleh cikgu. Boleh Okay. cikgu. Nanti kalau tak nampak nanti awak boleh zoom tengok kat situ. Okay, contohnya walkie-talkie, dia punya salah satu walkie-talkie, contoh A yang sebelah kiri sekali tu adalah A ataupun markas dia. So kalau seorang panggil kat situ, dia boleh berhubung 4 lagi. Kat mana dia berada kat situ, poin-poin yang ada dekat situ, dia akan boleh berhubung. Okey, gambar rajah yang bawah tu memancar ulang. Memancar ulang tu macam itulah. Contohnya contoh yang gambar yang hujung ni, siapa yang kontrol? Arrow. Okey, yang hujung, yang bawah, gambar rajah bawah. Gambar rajah bawah sekali yang yang hujung ni. Contoh dia berhubung, dia pergi jalur gelombang tu, dia akan pergi ke pemancar. Bila dia pergi ke pemancar, semua sekali stesen yang 4 lagi tu akan dengar. Okay? Okay, next. Okay, ini jenis model yang digunakan. Roofing, UV, 5R. Itu dia punya nama jenis-jenis model. Macam handphone kita lah. Ada Oppo, ada iPhone. Okay. Itu ada jenis-jenis dia, gambar rajah dia. Okay, yang sebelah kiri tu, kita tengok sebelah kiri sekali. Mana arrow? Sebelah kiri. Kiri sekali. Yang tu. Dia yang ni pun lama. UF ni lama.
Dia lama. Dia punya ketiga-tiga ni dia berbeza. Yang kiri sekali tu Bofing UV 5R tu dia berbeza, tengok. Dia sama semua tapi dia antena dia berbeza kat situ. Okay, next. Okay, ini jenis model yang digunakan Motorola. Okay, Motorola GP328 yang kita akan guna. Siapa yang komander lepas yang pernah guna walkie-talkie ni, dia ada di pejabatku ada simpan walkie-talkie ni. Yang ini yang kita akan belajar nanti cara penggunaan dia. Berbeza yang gambar-gambar rajah yang tadi. Okey, ini jenis Motorola senang dikendalikan. Okey. Okey, jenis Motorola GP328. Okey, kena kenal 328. Okey, nampak semua gambar ni? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okay. Next. Okey. Komponen radio komunikasi. Ini komponen radio komunikasi dia. UV 5R. Siapa yang kontrol Aero? Zul Komander Zul Komander Sufi cikgu. Sofi. Sorry. Okey, yang nombor 1 tu. Okey, nombor 1 ni adalah antena dia lah. Okey. Ingat dia punya komponen-komponen ni. Buatnya ada kuis sekejap lagi. Awak kena jawab lah. Tu antena dia. Nombor 1. Nombor 2 dia tu flashlight. Mana arrow? Flashlight yang tunjuk yang ke atas. Yang ke atas tu. Tu flashlight dia. Dia ada lampu kat situ. Kalau kita tekan dia punya PTT key dia tu, dia akan menyala dekat situ. Okey, faham Okey, nombor 3. Okey, nombor 3 tu dia kod. Nombor 3 tu kod on off. Kalau kita pusing sebelah kiri ataupun sebelah kanan, tak silap saya, kita pusing, dia akan on dulu. Okey, bila on automatik, kalau kita pusing habis, dia automatik volume dia ada besar ada kecil. Okey, bila kita nak off dia balik, kita mengikut jam lah. Kita lawan jam balik. So dia off. Okey? Faham itu cara nak buka lah on off dia yang nombor 3 tu. Ingat tu nombor 3 tu, itu untuk on off dia. Automatik kalau kita volume nak besar ke nak kecil yang itu. Okey. So nombor 4. Nombor 4 itu screen dia. Screen LCD dia. Dia ada yang dia guna digital lah. Yang itu. Okey, nombor 5. Mana nombor 5? Okey, SK, side key 1, call, radio dan alarm. Mungkin dia alarm. Kat situ. Okey, kalau kita pusingkan bahagian nombor 5 tu, kita boleh cari, kita boleh call. Lepas tu kita boleh nak dengar radio, cari dia punya frekuensi dia. Radio, tak kisahlah kita nak cari radio
Cina ke, FM apa, Hot FM ke apa semua, kita boleh cari dekat situ. Kemudian dia ada alarm kat situ. Okey, sama ya, nombor 6. Mana nombor 6? Yang bawah sekali. Nombor 6. Nombor 6 tu, tekan bahagian nombor 6 tu, dia ada SK, key 2, ada moni dia. Okey. Dia ada yang dua button, ada yang satu button. Okey, contoh nombor 7 tu. Tunjuk nombor 7, arrow. Sophie, Commander Sophie, nombor 7 tu. Okey, nombor 7 tu, PTT key tu, push to top, PTT. Kita tekan dan cakap. Bila kita nak cakap, kita tekan dia, lepas tu baru kita bercakap. Okey. Bila kita lepaskan, baru orang lain boleh bercakap. Faham Faham cikgu. Ingat tu, yang nombor 7 tu. Nombor 7 tu bila kita tekan, baru kita bercakap. Tapi kita kena rapatkan suara kita rapat macam ni, rapat. Tekan, baru kita cakap. Lepas tu bila dah habis cakap, baru kita lepas. Faham Faham cikgu. Itu dia panggil PTT. Push to top. Okey, nombor 8. VFO atau MR, frequency mode dan channel mode. Okey, kat situ dia boleh cari. Pun sama juga dia boleh cari channel mode apa. Okey, contoh ada 56 orang komander kat sini. Semua ada walkie-talkie. So saya suruh cari frekuensi nombor 1. So ke 58 komander ni, 60 komander ni semua sekali dia kena buka frekuensi nombor 1. Nombor 1 je semua. Sebab dekat atas tu bahagian nombor 2 tu dia ada nombor dia. Ada nombor 1, nombor 2 hingga nombor 9, tak silap saya. Dia ada 9. So kalau saya kata semua komando buka frekuensi nombor 1, semua nombor 1 awak akan buka. Jadi suara saya awak semua akan dengar. Okey? Macam tu. Okey. Untuk nombor 9, LED inductor. LED nombor inductor nombor 9. Itu nombor 9, LED converter. Okey, nombor 10. Ini bahagian belakang gambar rajah ni, yang nombor 10 ni bahagian belakang yang tadi bahagian depan. Yang nombor 1 hingga nombor 9 tadi tu bahagian depan. Okey, nombor 10, 18, 17 tu itu bahagian belakang. 10 tu backlight. 11 tu dia punya accessory jack. Accessory jack nombor 17. Okey, sorry. Cuma yang pergi nombor 10, 18 dengan 17. Okey, pergi alih kat situ. Okey, nombor 17 tu. Okey, nombor 17 tu dia punya bateri. Cara macam mana nak buka bateri nanti kan kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Okey, yang di tengah-tengah tu Komander Sufi bagi arrow tu yang tengah-tengah tu antara nombor 10 dengan 18 tu tengah-tengah klip tu. Bawah yang tegak tu. Yang itu. Yang itu dia punya klip. Klip dia berada dekat belakang. Contoh ni belakang, dia ada klip dia. So klip ni kita boleh letak dekat, sangkut dekat seluar ke, ataupun kita kat poket ke, ataupun dekat baju ke, itu klip.
klip dia. Okey, nombor 17 tu adalah dia punya bateri. Bateri dia ada warna tembaga. Dia warna tembaga yang warna kecil kat situ. Itu untuk tempat dia cas. Okey. Okey, gambar rajah 11 dengan 16. Okey, nombor 11 dengan 16 tu. So reject je lah. Seri je. Boleh dekatkan lagi. 16 tu battery pack. Okey, battery pack dia. Okey, ada soalan tentang komponen tu, gambar 1 hingga 18 tu. Assalamualaikum cikgu. Salam. Saya Komander Rendah Kanan Nufara Kristina. Saya nak tanya, kalau macam walkie-talkie ni kan cikgu, kita kena buka sepanjang masa lah kiranya kan? Dia bergantung pada kita punya program. Kalau program tu 2 jam, 2 jam tu lah kita buka. Okey, faham Faham cikgu. Lepas tu soalan saya, kalau macam contoh kan, dalam hutan kan cikgu kata tadi untuk kita ada tempat charge kan walkie-talkie ni. So kalau macam anda kata kita dah masuk hutan, bateri habis, lepas tu kita takkan nak charge dalam hutan cikgu kan? So kita bawa bateri spare ke macam mana? Untuk contoh kita dalam hutan berapa hari. Okey, berapa hari kita contoh 2 hari saya bagi masa 2 hari kita duduk dalam hutan tu, kita kena bawa walkie-talkie. Walkie-talkie ni dia mesti lebih pada satu dia punya bateri. Okey, lebih daripada satu bateri dia yang dicas. Bukan yang dikosong, yang dicas, ada cas. Contoh kita nak buat 5, kita nak buat 6. Selalunya kalau kita beli walkie-talkie ni dia ada bateri dia spare 1 saja. Tapi kita kena ada yang 2, ada yang 3. Tu sebab kita bila nak beli walkie-talkie ni kita kena tengok frekuensi dia. Kita jangan tengok jenama dia. Kita tengok jarak penggunaan dia berapa jauh. Lepas tu bateri dia tahan lama ke tidak. Macam mana handphone lah. Okey, macam contoh 2 hari saya bagi awak pergi masuk dalam hutan. So penggunaan dia kat situ tadi, kita akan bagi masa. Bagi masa maksud dia contoh semua siapa yang sebelum kita masuk hutan tu kita akan bagi taklimat. Contoh kita akan bagi pukul awal pagi, pukul 8 pagi tu semua sekali online. 8 pagi dalam 1 jam ke setengah jam semua sekali buka walkie-talkie. Walkie-talkie tu apa benda yang terjadi malam tu, sebelum tu ataupun sebelum tu lah kita kena on dulu. Sampaikan maklumat kepada semua ataupun dekat contoh kita masuk hutan, sebelum kita ada program dia mesti ada markas. Markas ni akan kontrol. So kita yang dalam hutan ni bila kita bercakap dia orang akan dengar. So berita tu bila dia nak sampaikan pada pukul 8 pagi tu semua sekali yang pemegang walkie-talkie dia akan buka. Kat situ penyimatan bateri adalah salah satu. Faham Okey, untuk penggunaan dia tu kalau 1 jam bukalah 1 jam dulu. Okey, ada yang orang akan buka, ada yang tak buka. Sebab apa? Dia penjimatan bateri dekat situ. Kalau rasa dia boleh, sebab kalau takut dalam hutan ni, dia macam telefon kita lah. Dia telefon kita bateri penuh. Bila masuk dalam hutan, dia mesti nak tarik bateri. Bateri kita mesti guna kuat untuk cari gelombang, cari line, betul? Kat situ nanti bateri akan lemah. Dia sama juga penggunaan dia walkie-talkie ni. Macam tu. Ada soalan lagi? Faham cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Puas hati tak jawapan tu? Puas hati cikgu. Okey, kalau tak faham tanya lagi untuk penggunaan dia ni. So saya cakap atas
ni lah, okay, kadang-kadang program dia kata pukul 8 buka. Lepas tu pukul 12 buka, nanti petang pukul 16.00 buka. So dia akan sampaikan maklumat-maklumat tu lah. Okay. Ataupun sepanjang masa pun dia boleh buka. Bergantung pada program tu. Saya cakap kalau program tu boleh menampung bateri tu untuk 2 hari, on je lah. Boleh je buka. Tak ada masalah. Soalan lagi yang berkaitan dengan gambar rajah ni? Tak ada, boleh saya teruskan? Boleh cikgu. Boleh Okay. cikgu. Boleh cikgu. Nombor 15 tu. Tahu tak nombor 15 tu apa? Mic. Untuk kita dengar suara kawan-kawan kita ataupun komander-komander yang lain. Untuk kita dengar suara. Itu untuk suara lah. Okey, nombor 14 tu keypad. Okey, keypad. Macam laptop dia panggil apa? Keyboard. Betul? Betul cikgu. Macam walkie-talkie ni dia panggil keypad. Dia kecil. Nombor dia pun kecil. Dia ada yang walkie-talkie ada nombor sahaja. Ada walkie-talkie dia ada ABC. Nombor 1 ataupun dia ABC kat bawah dia tu. Okay. Okay, next. Okay, ni gambar rajah komponen radio komunikasi BF A58. Okay. Kalau nak beli yang ni pun bagus juga. Okay, yang tu dia punya antena lah yang atas tu. Yang berdiri tegak macam tiang tu. Itu antena dia. Okay. Flashlight dia. Yang tengah-tengah flashlight. Dia ada lampu kat situ. Okay, on off dia yang sebelah kanan. Yang saya cakap tadi. On off dia sebelah kanan. Itu on off dia. Jangan tak tahu pula nanti. Itulah on off dia, itulah volume dia. Boleh besar dan boleh suara rendah, suara tinggi. Okay. Okay, dia punya brand dia, awak tengok yang tengah-tengah tu. Yang tulisan berwarna putih tu. Itu brand dia. Okay. Arrow yang sebelah kanan. Yang tu. Yang phone. Okay. Lepas tu yang bawah tu LED. LED display. Okay. Untuk dekat skrin tu, dia punya nombor dia. Nombor frekuensi dia. Ataupun saya cakap tadi dia punya bateri. Dia sebelah kiri tu tak silap saya. Dia kiri ataupun kanan itu bahagian bateri dia. Ada dia punya macam jalur tu yang warna hitam tu kan. Itu bateri dia. Sebelah kanan tu adalah dia punya gelombang untuk line tinggi ataupun rendah. Okey, nombor yang bawah tu adalah keyboard. Tu saya cakap tadi nombor 1. Lepas tu sebelah dia ada ABC. Dia ada 3 je. Ataupun nombor 1 dekat bawah dia. Yang lama punya walkie-talkie dekat bawah dia ada ABC. Okey. So sebelah kiri nombor 1 dan nombor 2 tu. Okey, yang itu adalah FM monitor. Kalau kita tekan dekat situ atas ataupun bawah kita boleh cari radio. Okey, lepas tu kita baru tekan yang bawah tu, kita baru cari dia punya radio dekat bawah tu. Dia punya saluran dia. Contoh kita nak dengar Hot FM, carilah mood dia nombor apa. Cari sampai dapat. Okay. Dengar semua Dengar cikgu. Dengar cikgu. Okey.
Oh, Yang cikgu. yang sebelah kiri kat atas tu PTT key. PTT key yang sebelah kiri. So kalau kita nak cakap, kita tekan yang sebelah kiri tu. Kita tekan, lepas tu baru kita bercakap. So lepaskan, baru kita habis bercakap. Dalam ramai-ramai ni ada yang dah pernah guna? Ada cikgu Komander Zul. Oh, okey. Itu pun dia panggil cikgu lah. Okey, next. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya Komander Indah Kanan Fatia Hakimah. Saya ada soalan berkenaan dengan yang tadi, slide Yang mana? sebelum ni. Slide sebelum ni, okey. Yang ni kan, yang monitor key tu cikgu. Kalau dekat situ kita cari frekuensi, apa function keyboard tu? Monitor key. Yang mana? Nombor apa? Kan tadi cikgu cakap dekat monitor key tu kita cari Oh. frekuensi dia sampai dapat. Jadi apa function keyboard tu? Okey. Situ dia kita tekan untuk carikan dia punya frekuensi dia. Frekuensi dia contoh saya akan kita akan setkan semua nombor frekuensi dia 111, dia ada 6 kat situ. 111, lepas tu 111. So semua yang ada walkie-talkie tu kita setkan dia semua 1111 kat situ. Dia ada 6 angka. So baru kita boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang baru punya tau. Kalau yang lama Motorola tadi, dia tak ada nombor. Perasan tak? Cuba tengok Motorola tadi. Slide yang Motorola. Perasan cikgu? Motorola tadi. Ni. Dia tak ada nombor, betul? Okey. Yang ini dia gunakan nombor frekuensi saja yang dekat atas. Dekat tengah-tengah tu. Arrow yang tengah-tengah tu. Okey. Kat situ dia ada channel 1 hingga 9. Tak silap saya 1 hingga 9. Okey. Gambar ayah yang tadi. Okey, yang ini. Yang ini dia menggunakan nombor digital kat situ. Okey, kita setting kat monitor key tu. So bila kita dah set nombor kita punya 6 angka tu tadi, so kita dah setting set siap semua sekali yang ada walkie-talkie. So dia tak akan berubah dah. Bila berubah je nombor tu, dia tak boleh, orang tu tak boleh hubung-hubung dengan komander-komander yang lain. Faham ya? Komander Nur Fatim. Faham cikgu. Okey, Komander Nur Faham Fatim. cikgu. Okey. Kalau contoh awak selepas kita menggunakan walkie-talkie ni, kita tak guna. Contohnya malam tu kita nak dengar radio. Kita nak guna radio. So kita pergi dekat monitor key tu tadi. Kita cari channel radio. So kita boleh tekan dekat situ, cari dekat situ. Tapi besok harinya awak nak mengendalikan dia balik, kena ubah channel tu tadi. Channel dia tadi yang saya bagi tahu tadi. Contoh 11111. So awak tekan tu balik baru boleh berhubung antara komander-komander yang lain. Okay, jelas Jelas cikgu. Jelas okey. cikgu. Okay, next. Tadi gambar rajah komponen radio komunikasi ni. Okay, yang ini jenis Motorola GP328 yang tadilah. Yang mula-mula tadi. Betul? Yang ini kita akan guna, yang tak silap saya yang ini kita akan guna. Kalau dapat yang ada nombor tadi pun sama juga, boleh mengendalikan sebab kita dah kenal. Sama juga dia punya komponen-komponen dia.
Cuma dia ringkas je lah kat situ komponen-komponen dia. Dia ada mikrofon dia, dia ada dia punya on off volume code dia, channel dia yang tengah-tengah tu. Top button ingat tu, top button tu dia berwarna merah. Berwarna merah. Itu kalau kita mendalikan jangan tekan. Itu untuk emergency sahaja. Yang warna merah tu. Kita apa-apa yang berlaku kat lautan ke apa semua, kita tekan yang warna merah tu, dia akan berbunyi semua sekali. So dia akan panggil. Itu untuk emergency. Ada apa-apa yang berlaku, ada kemalangan kecil berlaku ke, kemalangan besar ke, ada yang injek ke dalam lautan tu, kita tekanlah. Tapi sebolehnya kalau ni boleh berhubungan secara manual lagi, boleh lah. Boleh buat lagi, tapi keperluan dia kalau betul-betul yang melibatkan nyawa, bolehlah tekan yang warna merah tu. Itu kecemasan yang sangat-sangat teruk lah. Okey, tengok gambar rajah yang tengah tu. Gambar rajah tengah tu sama juga yang tadi. Button yang dua bawah tu, side button nombor 2, side button nombor 3, tu sama untuk cari channel dia. Okey. Untuk PTT button, tu itulah yang awak akan tekan nanti. Awak tekan, awak cakap. Okey. Tekan dan bercakap. Tekan, lepas tu baru bercakap. Jangan tekan terus cakap. Dia tak boleh. Tekan dulu, lepas tu baru cakap. Lepas tu dah habis bercakap, baru lepaskan. Alright? Okey. Arrow tolong tunjukkan yang belakang tu untuk bateri. Okey. Ini untuk selingan lah. Okey, yang itu bahagian pembuka bateri. Bahagian belakang tu adalah bateri. Belakang tu bateri, itu nak buka dia. Dia ada kiri kanan. Button ni dia ada kiri kanan. Button tu ada kiri kanan, so kiri dan kanan tu ada button. Tarik ke bawah, cara nak buka bateri. Bila kita dah charge, kita tolak daripada bawah balik, tolak ke atas. Itu kita nak masukkan bateri dia balik semula. Okey semua Okey cikgu. Okey, itu yang saya cakap tadi, yang gambar rajah nombor 3 tu, yang tembaga dia tu. Itu untuk cas bateri lah. Kat situ. Cas bateri ataupun dia bahagian dalam tu pun dia ada tembaga juga dalam tu. Kita letak dia atas macam tu, baru kita cas. Dia nak buka, tariknya ni bawah. Lepas tu nak masukkan, tolak daripada bawah ni, tolak naik atas. Dia akan lekat, klik. Bila nak cas, kita tarik, lepas tu kita cas kat tempat dia. Okey? Okey cikgu. Ada soalan tentang ni? Tak ada cikgu. Okey. Setakat ni. Dekat ni tak ada. Okey. Next. Okey. Untuk huruf-huruf fonetik. Huruf-huruf fonetik ni selalu digunakan semua sekali militeri, tentera darat ke udara ke Indonesia ke seluruh dunia punya tentera, semua gunakan kata kod-kod yang ni, daripada Alpha sampai Zulu. Okey, untuk selalunya tentera darat kita ataupun tentera Angkatan Tentera Malaysia kita semua guna perkataan
yang daripada Alpha sampai Zulu ni. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Okey. Itu untuk huruf-huruf fonetik lah. Senang kita penggunaan kita macam kita dalam Commander kita akan panggil nama. Kalau macam penggunaan dalam ATM dia menggunakan nama-nama singkatan ni lah. Alpha, Bravo, Charlie, Mike, Delta ni. Okey. Sebagai contoh saya bagi tahu hello Alpha di sini Bravo. Macam saya Alpha, awak Komander Muhammad, Wan Haikal, dia adalah Bravo. So dia akan jawab lah. Macam tu. Betul Komander Wan Haikal? Betul. Nampak macam tidur. Okey, faham tak Kak ni? Faham cikgu. Faham cikgu? Tak faham tanya. Kenapa dia panggil? Okey, cuba awak tengok yang dia beza dia yang tentera kita, tentera Malaysia dengan Indonesia. Dia punya force stroke dia. Cuba tengok force stroke. Kalau kita force stroke, Indonesia panggil apa? Fanta cikgu. Fanta. Bukan air Fanta force stroke dia panggil Fanta. Okey, ada satu lagi yang saya tengok. Okey, J tu. Juliet. Kalau kita panggil Juliet, dia orang panggil Jakarta sebab negara dia. Dia penggunaan lebih kepada negara dia. Okey, tengok M tu M. M kalau kita Mike. Kalau dia Mama cikgu. Mama. Melampau. Okey. Mama ada, papa ada. Yang lain tu saya rasa semua sama. Okey, V. Vektor, kita vektor. Dia orang punya Indonesia panggil Volvo. Kita panggil X-ray. Yang dia panggil S-Rock. Kalau kita panggil Yankee, Y tu, Yankee, dia pun panggil Yankee. Okay, negara luar dia panggil Yong. Sama juga Zulu, Zero. Tak apa, benda ni penggunaan ni atas kita juga. Apa sebelum kita nak buat satu-satu huruf fonetik ni, apa yang kita contoh macam kita gunakan penggunaan nama kan, kita tak panggil hello Zulu Alpha apa semua, cuma kita panggil kita punya pelantun saja. Pelantun tu kita nama ada pelantun nama-nama ni, kalau ada pelantun dia panggil pelantun Alpha, Bravo, Charlie, itu je. Cuma penggunaan untuk walkie-talkie ni dia lebih mudah lah. Yang apa dia orang terangkan dekat sini. Okey. Dengar tak suara saya? Jelas tak? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Ada siapa-siapa nak ubah huruf-huruf fonetik ni? Tak ada cikgu. Tak ada. Tak mampu lagi nak ubah. Boleh ke ubah cikgu? Boleh ke ubah cikgu? Yang di slide ni ke ataupun keadaan sebenar? Keadaan sebenar. Kita Keadaan gunakan lain. Okey, kalau macam kita buat program, kita guna nama ni lah. Kita buat penyatuan semua-semua lah. Kita letak nama haiwan ke, takkan nama haiwan pelik pula. Kan? Kita letaklah nama kereta ke, kan susah nak sebut. Boleh sebenarnya.
Okay, faham cikgu. Tapi sebaiknya elok kita menggunakan yang diajar. Senang nak sebut. Okay, next. Okay, ni tanda panggilan call signal. Okay, contoh dia pengarah program. Dia ada situ pengarah program P D. Dia tak panggil PP, dia panggil PD. Nampak situ Okay, contoh kita nak panggil pengarah program, kita panggil hello papa data. Itu pengarah program tu. Kita panggil pengarah program. Sebab dia apa? Sekatan dia PD. Papa data. Okey, yang itu lebih senang lah. Okey, kalau kita nak buat satu program ada checkpoint, 2. Singkatan dia CP2. Okey. Bila kita cakap dalam walkie-talkie, kita kena sebut Charlie Papa 2. Charlie Papa 2 tu adalah checkpoint nombor 2. Nombor berapa, Komander? Nombor 2 cikgu. Nombor 2 cikgu. Okey, nombor 2. Okey. Okey, yang ketiga tu trafik 3. Trafik 3 tu adalah tangga 3. Tapi kalau kita tengok ulang balik yang tadi. Slide yang tadi, ulang balik. Okey, T. Tengok T kat situ. Huruf T. Dia tango, betul? Dia tak sebut tangga. Dia sebut tango. Okey, pergi slide yang next tadi. Okey. Dia tulis tangga. Tangga 3. Pada saya elok tulis tango 3. Okay, next. Okay, ini adalah peringatan sebelum dan selepas. Peringatan sebelum perbualan. Tekan PTT. PTT tadi ingat balik Ingat balik sebelah kiri tu. Dekat gambar rajah tu PTT code. Push to talk. 2 saat untuk memulakan suatu perbualan. Mulut mestilah anggaran jarak 2.5 cm daripada mikrofon. Kita tak boleh terlalu rapat. Bila rapat suara kita tak jelas. Sama je. Kalau kita terlalu jauh, lebih pada 2.5 cm tadi, kita tak dengar suara. Okay. Pastikan ada di saluran yang betul dan menggunakan call signal yang ditetapkan. Maksud dia yang saya beritahu tadi, kalau channel tu nombor 1 je semua. Kalau channel tu nombor 7 je semua. Baru kita boleh berhubung dengan kita punya komander-komander yang lain. Next. Okey, tata cara sebelum dan selepas. Tata cara dia. Ini tata cara nak bercakap menggunakan walkie-talkie. Okey, sebagai contoh dekat atas tu Alpha dari Charlie. Kalau saya Alpha, kamu komander Charlie. Alpha dari Charlie panggilan. Berita ganti. Alpha tu adalah kamu. Dari Charlie tu saya. Charlie tu saya. Okey, panggilan berita ganti. Ataupun hello Alpha dari Charlie panggilan berita ganti.
Dia panggil. Saya tengah panggil komander. Komander ni adalah Alpha. Yang memegang toki-toki yang nama panggilan Alpha saja yang akan jawab. Faham Okey, cari, lepas tu dia jawab Charlie dari Alpha, teruskan berita ganti. So dia akan cakap lah. Okey, lepas tu dia kena ingat kalau dia panggil tu, dia dah lepaskan 2 saat tu, automatik yang mendengar ni tadi, dia akan jawab. Okey, Alpha dari Charlie, berita. Berita tu maksud dia terangkanlah berita apa yang nak sampaikan. Bagi tahu kekuatan komander berapa ke. Lepas tu mesti hujung dia bagi tahu ganti. Okey, jika berita tersebut panjang, PTT hendaklah dilepaskan selama 2 saat dan tekan kembali untuk sambung berita. Okey, sekiranya kita nak bagi tahu maklumat tu panjang. Okey, dalam 10 perkataan ke 15 perkataan kita bercakap, lepas tu contoh panjang sangat tu, 8 ke 10 perkataan kalau kita nak cakap, kita lepaskan. Lepas tu baru kita sambung semula. Bila kita lepaskan tu, kita tengah bercakap, kita tengah sampaikan berita. Bila kita nak lepas, sebelum kita lepaskan tu, kita jangan cakap ganti lagi. Dah selesai baru kita sebut ganti. Dah habis berita baru kita sebut ganti. Faham Faham cikgu. Okey. Cari daripada Alpha berita faham dan jelas. Maknanya dia dah terima. Dia dah terima berita yang disampaikan oleh daripada Alpha tadi. Dia dah terima dengan jelas. So dia akan jawab ganti. Okey, kemudian bila pengakhiran, sebelum diorang putuskan hubungan diorang berbual, Alpha dari Charlie, lain-lain berita tiada. Habis. Alpha daripada Charlie, lain-lain berita habis. Jika ada berita yang lain hendaklah disampaikan oleh Charlie, teruskan tanpa menggunakan perkataan habis. Mana selagi tak habis, apa yang kita nak sampaikan tu, kita jangan sebut habis. Okey. Okey, contoh, saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh Komander Muhammad. Yang pakai spek ni Muhammad apa, Komander? Komander Syafiq Aziz. Cikgu. Komander? Syafiq, cikgu. Komander? Syafiq. Syafiq. Komander Syafiq. Contoh, dia hello Komander Syafiq. Di sini Cikgu Fazli, berita ganti. Contoh macam tu, saya akan bagi tahu. So dia akan jawab lah. Ada yang kurang jelas lagi? Yang tak faham lagi? Cara penggunaan walkie-talkie ni, yang nak bercakap macam mana? Assalamualaikum cikgu. Saya Komander Madya Muhammad Firoz Roslan. Salam. Saya ada soalan. Okey, selepas katakan Alpha dari Charlie dah sampaikan berita kepada ganti, katakan dari pihak Charlie berita tu tak faham ataupun kurang jelas. Jadi apa yang sepatutnya Charlie tu cakap kepada Alpha? Okey.
okey, sesiapa yang tak faham berita yang disampaikan tadi, bagi tahu, sebut balik nama panggilan tu, kemudian disuruh dia ulang. Ulang ganti, kena cakap macam tu. Kena cakap ulang ganti. Contoh Alfa, ulang ganti. Okey, sekiranya kalau kita cakap perkataan tu salah, kalau kita sebut perkataan tu salah, kita jangan sebut semula. Semula tu adalah perkataan yang disebut semasa kita berkawan. Betul semula. Kalau kita cakap je semula. Itu tak boleh. Kalau walkie-talkie ni, kita kena cakap salah. Perkataan kita sebut tu kadang ni dia salah. Kita kena buat salah. Okey, contoh kita nak sampaikan satu berita berita tentang kemalangan lah, contoh kemalangan. Okey. Okey, Alfa daripada Charlie, satu komander telah terlibat daripada injek semasa menjalankan latihan di berlaku tu dekat pusatku, tapi awak sebut dekat masjid. Awak tak boleh sebut semula. Awak kena sebut salah. Salah, saya ulang di pusatku. Macam tu. Bukannya semula. Semula ni adalah perkataan untuk dalam kawat sahaja. Faham ya? Faham cikgu. Okey. Assalamualaikum cikgu. Salam. Saya Komandan Rendah Kanan Muhammad Syafiq Aziz bin Muhammad Jafri. Saya ada soalan. Kalau ini yang tata cara untuk 2 orang, so kalau kita nak berita tu untuk semua sekali, macam mana? Okey. Slide seterusnya, next. Okey. Ini line station. Macam nak suruh cepat habis je. Tak ada. Saya nak Okey, just tanya. Okey. Untuk line station, call skinner dilarang memotong atau menyampuk sewaktu perbualan stesen lain. Tunggu hingga perbualan tersebut habis. Ini bagi mengelakkan berita tidak jelas atau bertindih perbualan. Okey. Kalau contoh Alfa dengan Charlie tadi tengah bercakap, berabur ni dia tak boleh menyampuk. Okey? Nanti dia berabur ni memang tak dengar lah apa yang dia cakap. Orang lain tak dengar apa yang dia cakap dengan berabur ni. Cuma Charlie dengan ni tadi je lah yang boleh dengar. Dia mengganggu dia punya stesen dia. Okey, jika ada sesuatu yang amat penting hendaklah disampaikan menggunakan ayat ini. Contoh, hello semua stesen. Contoh ada 65 komander dalam ni. Saya tekan PTT tu. Hello, saya akan tanya. Saya akan tekan. Hello semua stesen. Semua stesen diam. Di sini 5 komunikasi ataupun 60 ataupun 65 komunikasi. So semua sekali akan diam. Dia akan buka dia dah buka walkie-talkie dia, semua sekali akan diam. Maknanya saya panggil semua stesen. Hello semua stesen. Di sini Cikgu Fazli ganti. Okay. So semua 66 orang komander ni dia akan jawab. Okay. Stesen 1 adalah komander ni. Terima ganti. Komander Muhammad terima ganti. Komander Haikal terima ganti. Komander Mazurah terima ganti. Komander Alia Nazirah terima ganti. Terima dulu ganti. Dia kena jawab macam tu. Makna saya akan rekod 65 komander ni semua dah jawab. Saya akan teruskan berita yang seterusnya.
Jadi semua stesen dia akan diam tadilah. Dia akan dengar apa yang saya nak sampaikan. Contoh kalau pelantun ni kita buat 3 je lah ataupun 5-6 grup saja. 5 grup. Kalau 5 grup saya akan panggil Hello Alpha. Kalau 5 grup ni saya buat Alpha, Charlie, Bravo. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Foxtrot. Saya akan panggil semua stesen diam. Maknanya daripada Alpha sampai Foxtrot tadi dia akan diam lah. Dengar apa yang saya akan panggil, sampaikan. So bila saya dah dengar daripada jawapan Alpha terima ganti, Bravo terima ganti, ataupun Charlie terima cikgu, Foxtrot terima cikgu, macam tu. So dah habis sampai 5 pelantun ni tadi, baru saya akan sampaikan maklumat. Okay? Dia ikut ni. Kalau macam contoh ada 5 pelantun kat situ, seorang-seorang nak jawab, biar yang Alpha tu. So nanti macam saya tanya, okay, untuk pelantun Alpha ada apa-apa masalah, terima dulu ganti. So pelantun Alpha ni tadi dia akan, siapa yang pegang walkie-talkie tu dia akan jawab lah. Contohnya Komander Ayu, Azira saya tanya, dia pelantun Alpha, dia akan bagi tahulah apa masalah pelantun dia. Okey, seterusnya saya akan tanya Komander Muhammad Anik. Muhammad Anik. Contoh saya tanya Komander Muhammad Anik, dia punya pelantun. Dia yang bercakap. So dah habis berita semua, baru kita cakap habis apa yang saya sampaikan. Okey, ada soalan lagi? Cara penggunaan alat perhubungan walkie-talkie. Kalau berita tu panjang, tu saya cakap, kita tekan, mula 2 saat kita tekan, kita cakap panjang, lepas tu kita stop. Kita lepaskan, lepas tu kita tekan balik, lepas tu kita terus sambung apa yang kita nak cakap tadi. Sampailah hingga selesai berita kita, apa yang kita nak sampaikan tu tadi. So bila kita dah sampaikan, kita kena, orang yang dengar tu kena respon apa yang dia sampaikan. Kalau dalam salah satu 5 pelantun ni tak dengar, dia mesti tak dengar sebab ada masalah gelombang line tak clear. So dia contoh pelantun Foxtrot ni tadi dia minta ulang balik lah berita tu. Dia akan sampaikan. Jadi yang lain tu semua akan dengar, dia akan diam. Okay. Dia walkie-talkie ni dia tak boleh berebut semua cakap. Dia kena satu pihak ni dulu cakap, baru orang lain bercakap. Dengan siapa yang orang tu nak cakap, kita kena dengar dia dulu cakap berita dia. Habis dia dah habis perbualan dia tu, baru kita panggil yang orang lain pula. Dia bukan macam lain kita sekarang. Kita sekarang dah ATRA dah. Sistem ATRA. Semua boleh berhubung. Semua boleh nampak muka. Macam walkie-talkie tak nampak muka, betul? Betul tak, Komander? Betul cikgu. Betul cikgu. Betul cikgu. Ada soalan lagi? Cikgu, saya Komander Madi Afidaus, saya ada soalan. Okey, saya ada 2 soalan. Okey, yang pertama, dalam situasi di mana cikgu explain tadi awal-awal yang cikgu panggil semua orang sekali, kemudian akan katakan ada 60 orang yang pegang walkie-talkie dan 60 orang tu kena respon. Contoh Komander Syafiq ganti, Komander Firdaus ganti. Okey. Macam mana dalam situasi tu kita nak assure semua orang akan cakap ikut giliran, sebab kadang-kadang ada yang bertindih kan, bila bertindih kita tak dengar siapa yang ganti tu. Okay, itu soalan yang pertama. Yang kedua, Nanti soalan saya tekan soalan pertama dulu. Okey, boleh cikgu. Nombor 1 dulu Okey, kalau 65 orang tu lah. Dia setiap 65 orang tu, kalau kita akan nama
saya akan letak nama dia, dia contoh macam huruf-huruf fonetik tu. Setiap 65 orang tu, huruf-huruf fonetik tu saya akan letak singkatan dia. Atau alfa daripada alfa ke, contoh Komander Muhammad dia alfa. Komander yang bawah kemudian dia tu saya letak Bravo. Dia ada kod-kod dia kat situ. Bila ada kod-kod situ, saya boleh monitor siapa yang tak dengar waktu saya sampaikan berita. So yang tak dengar berita tu macam kita ada sekarang lah. Kalau macam walkie-talkie dia tak boleh rekod. Macam yang ni sekarang kita boleh rekod. So macam yang panggilan tu tadi, kalau siapa yang tak dengar, dia tak online masa tu, orang yang dia akan panggil. Macam awak lah, awak tak online, awak akan panggil komander-komander yang lain. Apa yang cikgu sampaikan tadi, sama je berita tu. Tapi berita tu mesti sampai dekat orang tu. Walaupun dia tak panggil pada hari tu, kita ni, yang kawan-kawan ni, kita cuba sampaikan maklumat tu sehingga dia orang dapat maklumat tu. Kita tak tahu maklumat tu mungkin nak cepat, nak segera. Ataupun kita dah buat, sebab saya contohlah saya bagi maklumat, okey semua stesen, kita berpindah ke tempat ni, sekian-sekian dia punya petak peta ni. So awak semua sekali packing barang, awak kena pindah, kena tinggalkan kawasan tu. Maklumat tu kena pantas. Okey, soalan kedua. Soalan ni agak macam tu lah bunyi dia, cuma saya terfikir sebab tadi cikgu ada cakap basically kalau macam pakai handphone apa semua, teknologi advancement dia lagi tinggi daripada walkie-talkie in terms of frekuensi dan sebagainya. So saya nak tanya, apa relevan kita guna walkie-talkie instead of handphone ataupun sebagainya dalam program? Kalau nak maksudnya apa relevan kita guna walkie-talkie lah in terms of nak compare dengan handphone, selain daripada durability walkie-talkie itu sendiri, maksudnya kekuatan walkie-talkie itu sendiri. So apa kelebihannya? Okey, walkie-talkie ni dia berbanding dengan handphone. Handphone dia penggunaan, yelah dia kita back to basic lah, basic to basic. Back to basic tu pada mulanya penggunaan walkie-talkie ni sebab kita tak ada alat komunikasi yang sekarang. Itu je beza dia, sebab kita masih gunakan yang lama. Yang lama ni dia walkie-talkie ni dia guna je untuk benda tu terhad saja. Maksudnya walkie-talkie dia tak ada nak SMS, tak ada nak buat VC dalam hutan sebab kita buat program kan. Kecuali lah kita online sekarang ni mengajar macam ni, itu lain lah. Walkie-talkie ni dia benda-benda yang ringkas je, penggunaan yang ringkas dan pantas. Kita boleh cakap, dia boleh dengar. Kita berhubung, dia boleh dengar. Itu sahaja. Jadi penjimatan dia hanya bateri dan kita bercakap. Ada gelombang, ada frekuensi dia, kita boleh dengar. Tak ada frekuensi, kita cuba cari tempat yang tinggi sikit, kita panggil balik sedaya mungkin. Sebab kalau kita contoh walkie-talkie, kalau kita buat pengkalan hutan, handphone tak ada line, sama juga, takkan kita nak guna handphone kan untuk ni. Tapi walkie-talkie ni dia boleh semua stesen boleh dengar, lagi pantas. Handphone ni tu saya cakap, handphone ni teknologi baru. Kalau kita guna lain lah tentera. Kalau tentera tu dia menggunakan satelit. Satelit ni dia ni lah, dia lagi canggih lah kan. Dia duduk dalam hutan ke duduk mana-mana pun semua dia boleh dapat. Okey. Faham cikgu. Terima kasih cikgu.
Ada lagi soalan? Ada lagi soalan, Komander? Tak ada soalan dah, Tak ada cikgu. cikgu. Ha. Tak ada Okey. Buka balik slide yang perbezaan antara UHF dan VHF tadi. Okey, yang ini. Okey. Maklumat ni awak boleh cari dalam Google. Google lebih detail lagi perbezaan antara UHF ni dengan VHF, ultra dengan high. Very. Ultra dengan high tu. Dia okey. Boleh cari dekat Google. So dia ada video. Kat bila awak tekan Google kat handphone, boleh cari untuk yang tahun 2022 punya, yang Januari punya, perbezaan antara UHF dengan VHF. Okey. Okey, boleh dengar je lah kat sini. Tapi rasa benda ni penting, awak tulislah. Okey, VHF. VHF, tengok gelombang dia macam mana. Frekuensi sangat tinggi. Frekuensi dia sangat tinggi. Dan UHF ni frekuensi dia tinggi-tinggi. Lagi tinggi sebab dia ultra. Okey, adalah dua jalur frekuensi radio gelombang elektronik. Kedua-duanya jalur ini banyak digunakan dalam perkhidmatan siaran televisyen tanpa wire. Okey, tanpa wire dia macam sekarang lah. Jalur ini dibahagikan kepada sub-band kecil yang dipanggil saluran. Saluran tersebut digunakan untuk tujuan yang berbeza di negara yang berbeza. So setiap negara dia berbeza-beza, dia punya gelombang sama, dia punya channel-channel dia lah. Okay. VHF ni kekerapan dia sangat tinggi. Kekerapan dia sangat tinggi maksud dia gelombang elektromagnetik dia dengan jalur frekuensi dari 30 MHz hingga 300 MHz. 30 di jarak frekuensi 30 MHz hingga 300 MHz ni disebut VHF. Jalur VHF tersepit di antara jalur frekuensi tinggi dan frekuensi tinggi-tinggi atau maksud dia UHF ni dalam spektrum dia siaran televisyen, siaran radio yang biasalah. Okey, jalur VHF digunakan untuk komunikasi darat. Okey, dia hanya untuk darat macam walkie-talkie kita lah. Digunakan untuk darat. Garisan penglihatan yang di mana pemacu antara dilihat penerima antena tanpa halang. Tidak diperlukan. Okey. Untuk UHF ni kekerapan dia, ultra dia tinggi. Jalur frekuensi 300 hingga 3000 MHz ni ataupun 3G ni dalam spektrum gelombang elektronik dia dikenali sebagai UHF. Okey. Semua gelombang-gelombang ni bila dia makin lama makin beralih. Dulu tak ada 3G, sekarang dah ada 3G. Dulu tak ada 4G, sekarang dah ada 4G. Dulu ada 3G, sekarang dah ada 5G. Macam tu lah perubahan dia, gelombang dia. Makin tinggi, makin canggih. Okey, kita tak tahu masa akan datang besok walkie-talkie ni masih diperlukan ataupun tidak. Walkie-talkie ni hanya digunakan untuk apa saja selepas ni. Sebab dia dah ada makin
Canggih. Betul. Okey, yang penting cara penggunaan walkie-talkie itu sahaja sebenarnya yang apa kita belajar pada hari ini. Cara nak mengendalikan dia, cara kegunaan dia, cara kita nak bercakap, cara kita nak cas dia. Kalau kita gagal, tak tahu menggunakan dia, mana kita tak boleh lah berhubung antara satu sama lain. Itu sahaja. Dalam ramai-ramai ni ada yang walkie-talkie? Ada orang beli walkie-talkie? Saya tak ada cikgu. Ada cikgu. Siti Nur Ashikin ada walkie-talkie? Saya ada. Ayah Ada? saya punya lah. Oh, awak pernah mengendalikan dia? Tak ada lah. Selalu just untuk pakai radio boleh lah. Oh, untuk pakai radio lah. Hello Siti, di sini Cikgu Fazli ganti. Hello Siti, di sini Cikgu Fazli ganti. Senyap dah, hilang dah. Siapa boleh jawab? Saya cikgu. Saya nak jawab. Jawab. Siti dari cikgu berita ganti. Okey, boleh lah tu. Janji boleh jawab. Tapi jawab dia jangan jelas lah kan. Kawat pun terang, jelas. Betul tak? Sama juga penggunaan dia ni pun sama. Kena terang, kena jelas. Dia dah berita tu. Dia dah beritahu. Faham, jelas. Berita yang disampaikan tu orang boleh terima, boleh faham. Bila penggunaan dah cakap tu, kena cakap habis. Berita habis, macam tu cukup. Macam tu. Maknanya habis. Habis tu habis lah. Tak adalah dia nak call lagi, nak bercakap lagi. Kecuali dia nak bual-bual biasa je, tak boleh lah. Dia nak guna contoh, saya nak panggil, hello Muhammad, nak buat apa, masak apa hari ni. Tak boleh macam tu dalam walkie-talkie. Kan? Dapat kat puan nanti, belangkung kepala Cikgu Nizam, dapat lah. Kan? Tak boleh, kita tak boleh cakap dalam walkie-talkie macam tu. Sebab walkie-talkie ni dia dekat markas mesti ada satu. Dia akan dengar apa perbualan kita. So bila dah belajar ni, tata cara nak bercakap yang disampaikan boleh tahu, boleh faham nanti. Sebab nanti mana yang terlibat dengan LBK nanti, cara penggunaan walkie-talkie dia kena tahu, kena cakap. Nak panggil, kena berani. Nak cakap dengan Cikgu Nizam ke, nak cakap dengan Puan ke, nak cakap dengan cikgu-cikgu ke, panggil. Menggunakan, pergi balik ke slide yang tadi. Tata cara perbualan tu, macam tu. Contoh, hello Cikgu Fazli, nak bercakap. Nick nak bercakap dengan saya, hello Cikgu Fazli, saya Komandan Nick. Ganti. Macam tu pun tak apa. So dia ringkas kat situ. So bila saya dengar, saya akan jawab. Okay. Okey cikgu. Sampai pukul apa ni? Sampai pukul 11 kan? Cikgu. Ya cikgu.
Ada lagi berapa jam? Sejam. Lagi sejam nak buat apa? Nampak bintang. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tanya tentang penggunaan tata cara bercakap. Okey, dalam penghematan saya untuk ini sebagai selingan lah. Untuk dalam penghematan saya, kalau penggunaan nama-nama senjata ataupun nama peluru yang kita bila cakap dalam walkie-talkie ataupun unit semboyan lah, cara-cara kita nak sampaikan, contoh kita punya alat-alat senjata kita, dia bagi kata samaran dia kat situ. Macam A tadi alpha lah, pelantun A tu pelantun alpha kan. Contoh kalau macam senjata N16, kenal lah senjata N16? Okey, senjata N16 ni kita bagi singkatan nama dia, nama fonetik dia tu tadi, dia letaklah udang bakar situ. Kalau peluru, dia tak sebut peluru dalam walkie-talkie tu ataupun dalam bahasa semboyan tu, dia sebut kacang. Dia ada kata-kata samaran dia kat situ. Macam tu juga perbualan kita semasa walkie-talkie ni, jenis-jenis frekuensi ataupun jenis-jenis panggilan. Cali babu. Kalau pelantun leki lah, likiu lah, hantuah lah, jebat lah. Betul? Macam tu lah. Komander Syazrin mana? Komander Syazrin. Okey. Akhir sekali. Ada soalan? Komander? Tak ada cikgu. Dari saya tiada cikgu. Daripada saya tak ada cikgu. Tak ada dari saya cikgu. Boleh mengendalikan tak walkie-talkie ni? InsyaAllah cikgu. Nanti takut jangan kata saya tak beritahu pula, tak ajar pula nanti. Bila balik dekat pusatku nanti, cikgu suruh cakap nanti tak boleh. Nanti cakap ni pula. Okay. Okay, daripada saya, itu saja. Saya harap pelajaran ni awak, apa yang saya sampaikan, awak gunakan sebaiknya. Rasa kita dalam proses belajar, saya mengajar, awak belajar, dan saya mengajar pun saya belajar. Apa yang tak faham lagi nanti boleh kita bersemuka untuk belajar lebih detail lagi cara penggunaan, pengendalian walkie-talkie ni. Saya harap insyaAllah, saya doakan semua sekali akan bolehlah berani untuk mengendalikan walkie-talkie di masa-masa yang akan datang. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Seterusnya saya serahkan balik kepada juruacara majlis. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Salam. Terima kasih cikgu. Membuat temu janji. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Fadli bin Yusof atas pengisian program sebentar tadi.
Semoga pengisian yang disampaikan itu dapat memberi manfaat kepada semua komander yang hadir pada pagi ini. Kini tibalah masanya untuk para komander bersiap siaga untuk menjawab kuis melalui Kahoot setelah mendengar dan mencatat segala informasi yang telah disampaikan oleh penceramah kita sebentar tadi. Sebelum itu, saya ingin menerangkan serba sedikit mengenai cara menjawab kuis melalui Kahoot. Para komander diberi masa 15 minit untuk menjawab semua soalan. Soalan dan jawapan akan dipaparkan pada skrin dan peranti Kahoot masing-masing. Bagi soalan bergambar, para komander boleh klik pada gambar sekiranya tidak jelas. Para komander boleh mendapatkan pautan Kahoot di ruangan chat box dan sila gunakan nama sebenar beserta pangkat dalam kuis ini.
Selesai sudah sesi menjawab kuis. Pemenang Kahoot akan diumumkan bagi pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga. Tempat ketiga dimenangi oleh Komander Rendah Kanan Nur Amanina. Tempat kedua dimenangi oleh Komander Rendah Kanan Alia Nazira. Dan tempat pertama jatuh kepada Komander Rendah Kanan Niza. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Berikut disertakan pautan Google Form di ruangan chat box untuk kehadiran para komander dan sebarang pertanyaan yang tidak terjawab. Sebelum bersurai, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Dihormati Encik Fadli bin Yusof serta para komander Kesatria bagi sesi bergambar sebagai tanda kenangan bersama. Perhatian, saya minta kerjasama semua komander untuk membuka kamera bagi sesi bergambar. Okey, baiklah. Dalam kiraan 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Okay, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada pagi ini. Majlis dengan ini mengucapkan sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada tetamu kehormat dan para komander dalam menjayakan kem pemantapan Komander Kesatria Modul 3 ini. Pihak kami juga memohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kesulitan yang berlaku sepanjang program berlangsung. Kita akhiri program hari ini dengan nyanyian lagu UiTM di Hatiku.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu, terima kasih semua. Cikgu. Terima kasih cikgu, terima kasih semua.